قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم لعن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين صدوا عن سبيلك يكذبون رسولك يقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خلف بين كلماتهم. اللهم بدل شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم وانزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح بين قلوبنا. اللهم أصلح بين قلوبنا. اللهم أصلح بين قلوبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'd. Jazakallah khair ucapkan pada tuan pengurusi Al-Fadil Ustaz Firdaus Firabib barisan pimpinan utama Masjid Al-Bushra Merbuk. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, sidang hadirin hadirat munawir Masjid Al-Bushra pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita menjemput keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla seperti mana diberkatkan bulan ini, yakni bulan Rejab, dan perpisahan kita kelak Allah Subhanahu wa taala naungi dengan kerahmatan insya-Allah. Amin. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar, segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dipunkan dalam ketaatan, kita diberikan penyamaan iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mukadimah kitab yang dikarang tulis oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli, yakni kitab Dalailul Khairat. Kitab ini merupakan kitab kedua paling banyak dicetak dan disiarkan, disebarkan pada kurun ke-800 Hijriah, yang mana pada waktu itu kitab paling banyak yang dicetak adalah kitab Al-Quran, yang keduanya adalah kitab ini, kitab Dalailul Khairat. Ironinya di tanah kita pun dijumpai kitab ini ketika mana dijumpainya jasad Raja Haji Fisabilillah ketika mana berjuang di medan pertempuran Teluk Ketapang dalam perang menentang Belanda, dan ketika mana ditemui jasadnya, tangan kanannya memegang badik, tangan kiri sedang memegang kitab Dalailul Khairat dalam medan perang. Dalam kitab ini Imam Sulaiman Al-Jazuli menyatakan betapa tidak ada pensyariatan ataupun arahan perintah daripada Allah di dalam Al-Quran yang mana Allah mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan.
semua pemerintahan, semua perintah dan juga arahan yang Allah Ta'ala taklifkan, tanggungjawab kepada orang beriman, semua adalah perkara yang perlu untuk kita lakukan pada galang ganti tubuh badan kita. Bila mana diperintahkan kepada kita selepas daripada ayat ya ayyuhallazina amanu, kita jumpa kalimah kutiba alaikumus syiyam. Allah kata orang beriman wajib atas mereka untuk puasa, tapi Allah dan malaikat tak puasa. Kemudian Allah Ta'ala juga menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala memerintahkan supaya mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, tapi tidak pada Allah dan malaikat. Namun begitu, bila mana kita luncurkan pandangan kita pada kalimah yang dimuatkan pada surah Al-Ahzab, yang dingiangkan di telinga kita pada setiap kali kumandangnya khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang inilah satu-satunya, kata Imam Sulaiman Al-Jazuli, yang mana perintah Allah yang Allah mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan, iaitulah perintah salawat. Jadi bagi orang yang ada bahawa mungkin sekelumit iman dalam diri, tak kiralah imannya jangkat ataupun dalam, atau ada iman dia berat ataupun ringan, iman dia 1 inci barang 1 hun, selama mana dia ada iman, dia akan jadi orang yang bersenang-senang dengan selawat. Kerana itu kata Imam Al-Jazuli, barang siapa memperbanyakkan selawat maka akan dirahmat oleh Malikul Jabbar. Barang siapa memperbanyakkan selawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Barang siapa yang memperbanyakkan selawat akan disyafaat oleh Rasul Al-Mukhtar. Moga-moga dengan kita berusaha untuk kekal dan juga untuk kita kental mengucapkan kalimah selawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bingkisan-bingkisan kebaikan kepada kita, bukan sekadar di dalam kehidupan kita di dunia, tetapi juga hasanah yang kita bakal peroleh di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pada malam ini tajuk yang diberikan, mereka bagi kelonggaran untuk saya buat tajuk, tapi tajuk saya memang longgar semua kan, saya tak bagilah ketat. Cumanya sekali kalau ada krem kaki tu abang Aisyah nah, cuma kita nak kongsikan betapa kita teruja kerana Allah Azza wa Jalla wa Ala telah mentakdir tentukan kita berada dalam bulan ini, bulan Rejab edisi 1445 Hijrah, dalam keadaan kita masih lagi berkalung dengan dosa, berlumpur dengan maksiat, penuh dengan segala kesalahan yang belum kita minta ampun taubat. Namun begitu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini masih lagi memberikan kesempatan untuk kita berada dalam syahrullah, iaitulah berada dalam bulan Rejab, yang mana diberikan kemuliaan pada bulan Rejab ini, ditandakan antaranya diangkat sebagai bulan haram pada sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. 3 bulan berentetan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan satu lagi kata Nabi Rajab Mudhar, berada dalam pertengahan antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Keempat-empat bulan ni adalah bulan haram, yang mana kebaikannya kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, siapa-siapa yang buat kebaikan dalam bulan-bulan haram, dia punya ganjaran dia, kebaikannya, balasannya akan dilipat gandakan di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan sebab itu kita mohon moga-moga keberkatan dalam bulan Rejab yang kita sandingkan pada doa Allah mabarikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang baca dengan Rajabin, bagian ulama kata Rajabin untuk semua Rejab, tapi kalau Rajab kita tumpu khusus untuk Rejab kali ini ni. Moga-moga dengan kebaikan bulan Rejab, keberkatan Allah Ta'ala berikan kepada kita, limpah kurniakan kepada kita, dan diberikan kekuatan yang sama juga untuk kita dapat sampailah ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, bulan Rejab ini ia berada pada satu kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan sebegitu banyak kebaikan. Antara perkara yang berlaku dalam bulan Rejab adalah betapa permulaan sebelum Badar Kubra
Satu hari Nabi SAW telah melakukan satu amaliyah, satu sariyah, iaitu satu risikan. Nabi SAW menugaskan satu orang sahabat Abdullah bin Jahshi radhiyallahu an untuk menuju ke satu tempat yang bernama Lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ni kalau tuan-tuan biasa dengar daripada pengajian kitab sirah, dia akan sebut, dia akan keluar paling tidak pada pengkisahan kisah Nabi hijrah ke Taif. Itu satu tempat yang Nabi singgah seusai Nabi balik daripada Taif. Dan Nabi SAW telah pun menugaskan Abdullah bin Jahshi, bahkan Nabi memberikan satu surat yang dikarang tulis oleh jurutulis Nabi SAW, yang mana Nabi pesan dekat Abdullah bin Jahshi, bawa surat ni, selepas 2 hari kamu berjalan baru buka. Kemudian selepas 2 hari berjalan, maka dibukalah surat tersebut. Bila sampai pada waktu itu dekat dengan Nakhlah, maka Abdullah bin Jahshi buka surat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Rajab tahun kedua hijrah. Kemudian bila mana dibuka, Nabi SAW telah memberikan beberapa makluman kepada Abdullah bin Jahshi betapa tugasan mereka pergi ke Lembah Nakhlah adalah untuk melakukan satu risikan, mendapatkan maklumat sebanyak mungkin, dan kemudian dapat maklumat itu bawa balik mai kepada Nabi SAW di Madinah. Yang mana maklumat itu perlu diperolehi daripada satu gerakan dilakukan oleh kelompok kafir Quraisy yang bawa harta orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah, dan mereka sempat singgah di situ. Dan Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Jahshi dalam surat mulia baginda Nabi SAW supaya dapatkan maklumat berapa orang, harta apa dibawa dan sebagainya. Bila mana diberitakan kepada sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain, maka daripada kalangan mereka menyatakan, kalau kita ambil risikan saja rugi, pasal musuh ada depan muka, takkan kita nak biar, baik kita bunuh. Abdullah bin Jahshi kata tak boleh, sebab kita duduk dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ni orang kafir Quraisy, bahkan orang Quraisy sejak pada zaman jahiliah, mereka amat memuliakan, dinamakan dengan panggilan Rajab Mudhar, sebab Mudhar itu adalah salah satu daripada kabilah besar yang menghuni dan mendiami di seluruh tanah Mekah pada waktu Nabi SAW. Dan kunjungan keturunan Nabi juga, kalau kita unjurkan perjalanan sampai kepada Adnan, kita akan jumpa satu keturunan daripada jalur Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Mudhar ni mereka adalah satu kabilah yang mana bila masuk bulan Rajab, mereka mengisytiharkan untuk tidak melakukan sebarang bentuk konfrontasi. Maksudnya bila mai bulan Rajab tak ada perang. Kalau berkeli habis petang bulan Jamadil Akhir tu, dia nak luku kepala tetua azan maghrib tak boleh dah, pasal dah masuk bulan Rajab. Dia nak tunggu bila pula habis bulan Rajab, masuk Syaban baru boleh ketuk kepala balik kawan tu. Tapi kalau masuk dah satu Rajab tak boleh. Sehingga kan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, betapa pada bulan Rajab anak panah akan dicabut matanya, dia punya hak tajam depan tu akan dicabut. Kalau bawa juga cuma bawa yang batang kayu tu saja. Pedang juga akan ditinggalkan, tidak akan diselitkan di pinggang ataupun di belakang ketika mana mereka keluar daripada rumah mereka, melainkan untuk yang melakukan safar, yang melakukan perdagangan, yang melakukan rihlah, mereka boleh bawa senjata-senjata tertentu untuk mempertahankan diri. Tapi untuk perang, no, tak boleh. Kalau siapa perang juga, maka dia dikira sebagai satu orang yang melanggar satu perkara yang suci, dan orang tersebut juga akan dikenakan denda. Jadi bila sebut kata Rajab, Abdullah bin Jahshi kata tak boleh, sebab ni bulan Rajab. Maka disebabkan itu, akhirnya mereka telah bermusyawarah dan mereka sepakat setuju untuk menyelesaikan orang kafir Quraisy yang ada di Lembah Nakhlah. Berlaku pertempuran dan akhirnya mati satu orang, namanya Amr bin Al-Hadrami Al-Quraisy. Dan bila mana berita tu sampai kepada orang Mekah, maka orang Mekah menggunakanlah benda tu sebagai satu propaganda untuk menjatuhkan umat Islam, kaum muhajirin yang bergerak bersama Nabi sampai ke Madinah, dengan mengatakan orang Islam adalah orang yang tidak menghormati bulan suci, iaitu bulan Rajab. Sehingga kan Nabi SAW juga dalam satu bikisan yang disebutkan dari kitab Rahih Al-Makhtum, bertanyakan kepada Abdullah bin Jahshi berkenaan dengan kenapa dilakukan pembunuhan tersebut. Namun begitu, belum sempat perkara itu diselesaikan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab dengan mengatakan betapa membunuh orang di bulan Rajab itu juga adalah satu benda yang buruk, benda yang tidak baik,
tetapi menghalang-halang orang datang ke rumah Allah, meletakkan betapa orang yang memikul kebenaran itu sebagai satu orang yang membawa kesesatan, itu adalah lebih buruk daripada membunuh orang dalam bulan Rejab. Sebab tu situasi untuk memahami Rejab ni adalah satu perkara yang perlu untuk kita segarkan kembali dalam hidup kita, supaya kita jadi orang yang mengetahui betapa selepas Rejab akan mai Sya'ban, lepas Sya'ban akan mai Ramadan. Dan sebab itu ada di kalangan ulama, antara disebutkan juga bapa kepada Dr. Wahbah Zuhaili, dia menyebutkan Dr. Wahbah Zuhaili beritahu bapa dia bila masuk bulan Rejab sampailah Ramadan, dia akan sambung puasa daripada 1 Rejab sampai 30 Ramadan, 29 Ramadan. Jadi kalau kata di kalangan kita yang boleh asal muka kerah lagi kan, jenis muka triathlon ni, decathlon kan, macam kita ni telan-telok tak lebih. Ni muka-muka jenis masuk maraton punya geng ni, kalau kata muka tu cengih macam Abang Mail Kerbau, boleh try mula pada 1 Rejab, rapat ranak sampai 30 Ramadan. Cuma jangan pergi sambung 1 Syawal. Pergi sambung 1 Syawal tu kena luku balik, pasal 1 Syawal haram puasa. Sebab itu banyak kelebihan dalam bulan Rejab yang Allah Ta'ala tandakan. Antara yang kita boleh sebutkan juga adalah pada tanggal 28 Rejab tahun 583 berlaku satu pengembalian, pembukaan semula kota Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hittiniyah, yang mana ia juga berlaku pada kitaran tahun 1189 Grigori, kalau ikut unduran tahun pada tahun 2024 1159, diambil daripada kemenangan setelah mengalahkan Richard the Lion pada waktu itu. Dan pada situasi yang sama, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi telah memasyurkan kembali Masjidil Aqsa selepas daripada beberapa lama daripada waktu yang telah ditakluk kuasanya oleh kelompok Rom, yang pada waktu itu mereka adalah penganut ajaran Kristian. Ini pun satu benda lah. Bila sebut kata mereka takluk 88 tahun tuan-tuan, orang-orang Kristian pada waktu itu Rom, mereka takluk Baitul Maqdis. Mereka tak panggil Baitul Maqdis, mereka panggil Alia Capitolina. Kita panggil Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi panggil Yerusalem ataupun Jerusalem yang kita duk jumpa tu. Jadi bila sebut isu berkenaan dengan kelompok-kelompok Kristian pun, kita nak fahamkan di situ, Kristian yang mai takluk Baitul Maqdis bukanlah orang-orang Nasara yang bersama dengan orang-orang Islam yang duduk di Palestin. Bahkan bila mana kelompok tentera salib dimasuk ke dalam Palestin, orang-orang yang Nasara yang duduk di Palestin, mereka support orang Islam, mereka bukan join dengan tentera salib no. Sebab mereka berpegang kepada perjanjian Omar yang telah pun mengembalikan kekuasaan Islam ketika mana menguasai kota Baitul Maqdis dalam satu sejarah panjang. Dan sebab itu bila sebut kata Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana dia takluk semula Baitul Maqdis, dia buka semula Baitul Maqdis atas nama kepimpinan pentadbiran pemerintahan Islam, antara benda yang dia buat adalah dia menyampaikan satu nazar daripada guru dia, iaitu Sultan Nuruddin Zanki, satu orang ulama besar, pimpinan utama negara dan juga umat Islam pada waktu itu, yang telah pun bernazar untuk mewakafkan 2 mimbar yang dibuat daripada kayu untuk diletakkan di 2 masjid di Palestin, satu Masjidil Aqsa, satu Masjid Ibrahim di Hebron. Dan ketika Nuruddin Zanki nak pi ambil balik Palestin tu, dia tak kesampaian lah, sebab dia meninggal lebih awal. Namun begitu usaha dia diteruskan oleh anak muridnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan cari cerita berkenaan dengan Nuruddin Zanki ni, dia ada satu kisah yang menarik. Bila mana dia menyelamatkan, bagi bahasa saya lah, dia menyelamatkan Radah Nabi SAW daripada dibongkar oleh kelompok Yahudi. Ada 2 orang Yahudi yang masuk ke kota Madinah, berpura-pura menipu sebagai orang yang datang untuk melakukan umrah, dan mereka telah pun korek lubang bawah tanah di tempat rumah yang mereka diami, dan kemudian mereka lalukan lubang tersebut menuju ke Radah Nabi SAW untuk ambil jasad Nabi SAW. Sebab Yahudi ni, mereka tak beriman dengan kalimah Allah, mereka tak beriman dengan kalimah Rasulullah, tetapi mereka percaya. Macam mana yang kita duk sebut berkenaan dengan pokok gharqad dan sebagainya.
Dalam kitab Talmud tak ada, kitab Taurat tak ada, Old Testament, New Testament, kitab Mahabharata, Upanishad, Ramayana, kitab Vedas pecahan 8, semua kitab tak ada. Quran pun tak ada, Warqat. Yang ada kisahnya adalah dalam hadis. Tapi pasal apa Yahudi boleh tanam sampai cecahannya menjangkau jutaan yang ditanam di Palestin? Pasal apa mereka tanam? Pasal mereka percaya dengan apa yang Nabi sebut. Bahkan kalau tuan-tuan dengar kisah bagaimana Nabi SAW pada satu ketika selepas Nabi berkahwin dengan satu orang wanita bernama Safiyah binti Huyai, satu orang perempuan Yahudi, anak kepada Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni dia antara kepala besar Yahudi yang memang tak beriman lah, dan dia menentang Nabi sampailah dia dihukum bunuh. Dan anaknya memeluk Islam dan berkahwin dengan Nabi SAW. Pada malam ketika mana perkahwinan itu berlaku, Nabi bertamu di perkampungan Yahudi itu selama beberapa hari. Dalam kitab Rahih Al-Maktum sebut 3 malam. Dan pada malam pertama tu datang satu orang perempuan Yahudi. Dia jumpa dengan sahabat Nabi. Dia tanya dekat sahabat Nabi, Nabi SAW suka makan apa? Maka sahabat kata Nabi suka makan kambing. Kambing apa? Kambing jantan ke kambing betina ke? Kambing jantan. Jantan ni besar ke kecil? Dia kata kecil ke besar ke? Tak, kecil ke besar? Ni kata Yahudi. Jadi kalau kata kita belah duk mabuk ni, duk buat panggil lagu tu, duk tanya kak-kak kan, so dia PJPN buang. Cek kokok dah. Pasal Pening ada kubur. Kokok dia ada sangkut-sangkut. Tentu no, Tok Nek belah Tok Nyang dia dulu ada keturunan Yahudi. Pasal duk tanya banyak. Orang abang kambing-kambing lah. Ni tak, dia tanya orang punya. Kononnya nak spesifik lah. Kononnya nak khusus, tak khusus lah dekat situ. Pada dah memang sifat panggil Yahudi lagu tu. Sahabatlah ditanyakan berakhir dengan kaki kambing. Maka dia pun, Yahudi perempuan ni pun balik. Bila balik dia pun masak masakan dia punya bangsa dan dia buat mai bagi kat Nabi. Dan dia tunggu tengok Nabi makan. Dan ketika mana Nabi mengangkat daging kambing tersebut, diletakkan di gigi Nabi untuk digigit, daging tersebut berkata kepada Nabi SAW, janganlah engkau makan aku kerana pada aku telah diletakkan racun. Dan Nabi letak balik daging tersebut. Kemudian ditanya siapa yang buat masakan tersebut, dipanggil perempuan Yahudi ni. Perempuan Yahudi tu pun main dengan wajah yang suka. Bukan dia nak bunuh Nabi tau. Nak faham macam mana? Dalam kitab terdahulu, pengenalan berkenaan dengan Nabi daripada kitab Taurat, kitab Injil begitu precise, teliti, cermat. Kalau tuan-tuan telusuri balik perjalanan berkenaan dengan macam mana Yahudi ni sampai ketak mereka boleh kenal Nabi, sampai ketak mereka tengok bayang boleh tahu Nabi. Kita bukan kata tengok bayang anak kita pun kita tak tentu. Malam ni pakai baju kala hijau, kita cari tengok anak kita mana satu pun tak tahu. Tapi Yahudi dengan Nabi SAW, dia nampak bayang pun dia tahu Nabi. Macam mana dia boleh tahu? Sebab memang diberitakan kepada mereka dengan begitu tepat dan begitu cermat bagaimana untuk mengenal Nabi akhir. Kerana itu juga kata sebagian ulama sejarah, ulama sirah, ramai orang Yahudi berkampung di Madinah dan juga di kawasan sekitar Mekah kerana dalam kitab terdahulu telah dikhabarkan bahawasanya kemunculan Nabi akhir akan berada pada titik-titik tertentu, antaranya iaitulah Tihamah yang merujuk kepada Taibah, merujuk kepada Madinah dan juga Mekah. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Rahih Al-Maktum, kita akan dapat telusuri betapa orang-orang Yahudi ini mereka bukan menunggu dan menanti kemunculan Nabi akhir untuk diimani, tetapi mereka ada satu sikap, iaitulah kalau siapa-siapa boleh bunuh Nabi akhir, maka dia adalah orang yang begitu habis meta kan, orang paling dahsyat. Sebab tu bila mana perempuan ni dia bagi daging tu, alasan dia bukan dia nak bunuh Nabi. Bila dia tanya kenapa kamu letak racun, dia kata aku letak racun sebab kami tahu Nabi akhir ni dia takkan mati disebabkan racun. Boleh tak? Weh, ambil ya Ustaz. Boleh faham tuan? Dia letak racun tu bukan nak bunuh Nabi, dia nak tahu, dia saja nak test betul tak betul. Kalau tuan-tuan buka kisah berkenaan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana dia bergerak daripada Iran, daripada Parsi, kemudian dia keluar, dia tinggalkan ajaran Majusi, dia sampai ke satu tahap keluarga dia dah pun angkat dia untuk jadi wakil pada keturunan mereka, nak jadi ketua kepada ajaran agama Majusi. Tapi dia tak nampak kebenaran dalam ajaran tu, maka dia berkelana mencari jawapan bagi setiap persoalan yang berkaitan dengan kebenaran dalam kehidupan. Maka dia jumpa, antara yang dia jumpa adalah ahli kitab. Antara tempat yang dia pergi adalah sekitar Iraq. Satu tempat dia pergi ke Mosul, dalam riwayat tersebut di Mosul, Iraq.
Maka dia mengaji dengan satu tok guru ni pun cerita dekat dia. Masa tu belum lagi dia tahu kata Nabi SAW tu dah ada di Mekah. Maka tok guru dia ni tadi ahli kitab, bagi tahu dekat dia Nabi macam ni, Nabi macam tu, Nabi macam ni, Nabi macam tu. Dan last tok guru tu dia kata, aku pun rasa tak lama dah ni pun rasa macam nak pi lah. Jadi esok kalau kata aku mati, hampirlah cari kawan aku yang juga ahli kitab duduk di tempat sekian-sekian. Selang beberapa waktu tok guru yang ada tu pun meninggal dunia. Kemudian daripada Iraq dia pun bergerak sampai ke belah kawasan Syam. Bila mana sampai ke Syam pun dia mengaji juga dengan tok guru yang juga dikenal sebagai ahli kitab. Bahkan kalau kita buka balik dalam kitab sirah, kita akan jumpa pendeta Buhaira sebagai contoh. Nama dia adalah Jarjis. Nama betul dia, bukan nama betul lah, nama sebenar yang letakkan dalam kitab Riyad Makhtum, nama dia Jarjis. Kenapa dia panggil Buhaira? Sebab dia duduk di kawasan yang bernama Buhaira, di sebelah negara Hauran. Dan ketika mana dia belajar dengan tok guru yang kedua pun sama juga, dia ajarkan berkenaan dengan kemunculan Nabi akhir zaman. Dan guru ni pun beritahu kalau dia mati carilah kawan-kawan dia yang lain. Guru dia kata carilah kawan dia di Mosul, Iraq. Dia kata di Mosul tu pun dah mati dah, aku baru lepas main daripada dia. Kata kalau gitu hampirlah ke kawasan belah selatan Turki, belah kawasan Anatolia. Sampailah dia ke sana, dia mengaji. Sampailah di akhirnya dia berguru. Dalam riwayat tersebut ada 5 orang dan semua menceritakan benda yang sama. Dan di tempat tok guru terakhir tu kata, aku pun macam nak mati dah. Kalau aku mati hampirlah dekat Tani. Dia buat Tani pun dah mati dah. Hampir Tani pun mati dah. Hampir Tani pun mati dah. Hampir Tani pun mati dah. Semua mati dah. Kalau semua mati, dan kalau aku nanti pun mati, tak ada siapa adalah, melainkan hang akan jumpa dengan satu orang, iaitulah Nabi akhir, pastinya akan muncul. Dan kemudian dia pun balik sampailah ke satu tempat yang mana dikenal sebagai Syam, iaitu di kawasan sekitar Damsyik. Dan di situ dia dengar kata ada orang yang buat satu package untuk bawa orang pi ke Madinah. Dan guru dia beritahu Nabi akhir ni dia akan muncul di kawasan sekitar Madinah. Maka dia pun dah dapat package tu, dia pun bayar sekian-sekian harga, semua harta dia keluarkan untuk pi settlekan dia punya bayaran tu. Dalam perjalanan rupa-rupanya package tu bukan package untuk bawa pi melawat, tapi package tu package jual orang. Kalabul Malami punya geng, kan, Baldu Al-Meleleh, jenis-jenis tu. Jadi dia pun dah terkenal. Bila dah terkenal, dia pun membawa sampailah ke satu tempat di sekitar sebelah selatan Syam. Dan dekat situ dia kena lelong. Bila dilelong seorang demi seorang, sampailah giliran Salman Al-Farisi. Maka satu orang beritahu dekat dia, kamu telah pun dijual kepada satu keturunan Yahudi daripada Bani Qainuqa. Dia kata, Yahudi, aku nak pergi Madinah. Dia kata, Yahudi ni duduk Madinah aja. Oh, duduk Madinah tak apa. Walaupun dia Yahudi, tapi pasal dia duduk Madinah, aku tak apa. Maka Yahudi ni pun bawa dia balik sampai ke Madinah. Dan dia pun tertunggu-tunggu duk cari mana dia Nabi, mana dia Nabi. Masa tu belum lagi berlaku peristiwa hijrah. Dan satu ketika disebut, di saat aku sedang memanjat pokok kurma, dia tengah duk kutip bawah kurma, tuan dia duk tunggu bawah. Kemudian tiba-tiba saudara tuan dia mai. Saudara tuan dia beritahu dekat dia, dia kata yang mai itu adalah Nabi akhir, sudah pun tiba di kawasan perkampungan Bani Najjar, sekitar pembikinan tempat masjid Nabi lah ni. Jadi Yahudi ni kata, betul ke dia dah sampai? Betul ke dia? Asal dia? Sebab dekat dia tu ada tanda-tanda dia. Tanda dia tu adalah Nabi akhir. Maka kata Salman Al-Farisi yang duduk atas pokok kurma ni, dia kata, kakiku ni dah tak asar dah. Aku dah mula gementar, dah tak larat tunggu dah untuk berjumpa dengan Nabi akhir. Kemudian bila mana tuan dia suruh dia turun, dia pun turun. Dia ambil sebahagian kurma yang dia pegang tu tadi, maka dia sisipkan dengan 2 bekas. Maka dia tanya dekat tuan dia, tak mana yang kata Nabi tu tadi? Dia perbak kata ada dekat perkampungan Bani Najjar. Dia kerja dah selesai, maka dia pun pi. Bila pi, dia nampak Nabi SAW, tuan. Bila dia nampak, dia bawa satu bekas kurma yang telah dibagi 2 sampai dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah sedekah. Nabi SAW terima. Kemudian Nabi ambil kurma tersebut, Nabi bedakan kepada para sahabat. Satu pun Nabi tak ambil. Dan kata Salman Al-Farisi, ini yang pertama. Kemudian dia bawa lagi satu bekas kurma yang dia petik tu, dia beri dekat Nabi, dan dia kata, ini adalah hadiah daripada aku kepada engkau. Maka Nabi SAW kata, aku terima. Dan Nabi bagi juga kurma dekat para sahabat, dan Nabi ambil sedikit. Dan kata Salman Al-Farisi, ini yang kedua. Yang ni jawapan yang kedua. Ingat apa? Ingat ni dia buka buah ke?
Mainlah Salman Al-Farisi berjalan bertentang mata depan Nabi. Kemudian bila Nabi nampak Salman Al-Farisi terus pusing menuju ke belakang Nabi. Dan kemudian Nabi SAW menurunkan jubah Nabi SAW yang mulia, menampakkan tanda pertemuan nubuah di belakang bainal katifain. Dan kemudian terus Salman Al-Farisi bergegas menuju kepada Nabi dan memeluk dari belakang. Dan Nabi SAW bertanya kepada Salman Al-Farisi, siapa kamu? Maka dia beritahu, nama dia adalah Salman. Kamu daripada mana? Daripada Parsi. Kamu duduk di sini untuk apa? Dia kata, aku adalah hamba dan aku tidak punya siapa-siapa. Dan disitulah muncul kalimah yang Nabi SAW menyatakan, Salman minni. Salman adalah sebahagian daripada aku. Sebagai riwayat katakan Salman minna. Salman adalah sebahagian daripada kami. Itu benda tu dapat tahu macam mana? Dah diceritakan dalam kitab terdahulu. Sebab tu mereka begitu alert. Kalau benda main pada Nabi, mereka cukup percaya, tapi mereka tak beriman. Sebab itulah bila main berkenaan dengan peristiwa Huyai bin Akhtab ini, anaknya Safiyah binti Huyai, dan ada wanita nak membunuh Nabi SAW, perkara ni adalah perkara yang biasa. Dan sebab itulah bila main cerita berkenaan dengan dua Yahudi yang nak korek ambil jasad Nabi SAW tu, kenapa? Sebab mereka tahu jasad para Nabi tidak akan hancur luluh dan tidak akan ada kesan daripada pemakaman yang dilakukan. Dan mereka nak ambil itu untuk apa? Untuk nak tengok betul tak betul. Ya tu ya, mereka punya pangai. Dan Nuruddin Zanki ni tadi dia dah masukkan leburan besi di keliling Rabah supaya tidak ada lagi orang yang boleh berusaha untuk masuk untuk ambil jasad Nabi SAW. Kalau tuan buka balik pun, daripada Yahudi pun depa memang doim jasad Nabi untuk ambil. Kristian macam mana? Kristian pun sama. Ada orang Kristian tu sampai ke tanah kita, dia biasa sampai. Satu orang lelaki yang digelar sebagai pencuri jasad Nabi, iaitulah Alfonso de Albuquerque. Pernah dengar nama? Ada orang panggil Alfonso de Albuquerque, ikut sukalah kan. Jangan panggil Alfonso de Albushra, naya. Kata ada kat sini Alfonso, naya. Alfonso de Albuquerque ni dalam catatan dia, ketika mana dia bergerak daripada Goa 1509, dia sampai ke Melaka pada kunjungan surat daripada Raja Portugis pada waktu itu, dia kena patah balik. Sebab waktu tu daripada India dia nak bergerak pergi ke Judah, dia nak pergi ke Madinah. Sebab di Judah ni ada pelabuhan. Ni cerita dah tahun abad ke-14 lah, 15, 10, 15, 9, 15, 11 ni. Jadi ketika mana dia dapat surat daripada Raja Portugal, maka dia kena patah balik. Sebab tu Dr. Tatiana Denisova, satu orang pakar, profesor di bahagian kajian alam Melayu ATMA, Universiti Teknologi Malaysia, dia kata apa dalam satu artikelnya dan juga dalam temubuannya, kita pernah tanya dekat dia, dia kata Melaka adalah satu negara, satu negeri yang pernah menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada dicuri oleh Alfonso de Albuquerque. Bila kita buka balik, kita dengar, uish, asam ramam jugalah, pasal kita ada dekat situ nama Melaka tu lah, walaupun bukan kita orang Melaka, cuma nak abang kata kemelakaan tu ada. Jadi bila mana Alfonso de Albuquerque ni, dia pernah nak mencuri jasad Nabi 3 kali, dia pernah try, dan 3 kali itu semuanya dihalang dan terhalang, dan dia tak mampu, sampailah dia mati melingkup lah tu, tak dapat juga jasad Nabi SAW. Dan Nuruddin Zanki ni, dia telah pun bernazar untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis, namun dia lebih awal meninggal dunia, dan nazarnya itu diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hittiniyah. Sebab tu Masjidil Aqsa, kalau tuan-tuan pi, insya-Allah amin. Macam tak orang nak pi ya. Insya-Allah amin tuan-tuan, jadi orang semua pi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni dia 36 ekar. Belah kita panggil 36 ekar. Dia punya luas dia. Ada ulama kata Kaabah besar tu 40 kali besar Kaabah, itulah Masjidil Aqsa. Ada sebagian ulama kata Kaabah besar tu 100 kali Kaabah, itulah Masjidil Aqsa. Sebab itu bila sebut kata Masjidil Aqsa, seluruh itu adalah kompleks Masjidil Aqsa. Duduk pilah inci mana pun, berdiri pilah dekat hun mana pun, selama mana duduk dalam kawasan radius itu semua adalah Masjidil Aqsa. Bersujudlah kamu di mana-mana pun dalam kawasan tu, tetap Masjidil Aqsa. Jangan duk pergi berkeli. Orang mabuk kata yang kelemah itulah Masjidil Aqsa. Tak, orang calon kata yang gelak-gelak kelabu tu. Tak, dia kata sebelah tepi tu. Tak, duk berkeli, tak. Kita pasal itu pun berkeli sampai lah. Yang Yahudi duk tibai saudara kita dan nak masuk air ke 100 lah. Dan tu pun kunut nazilah pun tak apa nak dengar kan. Dia tak apa nak azhar lah. Dekat tempat dulu berikut pun penuh balik lah kan.
isu-isu yang berkenaan dengan Palestin seperti mana dibenamkan dan ditenggelamkan, dihanyutkan begitu sahaja, sedangkan mereka masih lagi menumpahkan darah saudara kita yang tidak berdosa. Sebab tu bila sebut Masjidil Aqsa, ada 2 masjid atas darat, ada 2 masjid atas, ada 3 masjid bawah. Dekat masjid bawah itulah yang diceritakan berkenaan dengan Siti Maryam binti Imran, suami kepada Hana, yang mana Nabi Zakaria turun nak bagi makanan, tiba-tiba dah ada makanan. Bagaimana dikisahkan berkenaan dengan waktu nak lahirnya Nabi Isa AS, yang bukan berlaku pada hujung tahun tetapi antara bulan 6 sampai bulan 9, kerana jawapannya termaktub dalam surah Maryam surah ke-19 ayat yang ke-25. Allah Ta'ala sebutkan dengan satu kalimah rutaban janiyah. Sebab tu kita duk bawa dan kita angkat elemen-elemen besar dalam pemahaman Al-Quran. Jangan tengok daripada nilai pandang kelompok orientalis. Kita nak mengaji Quran, kita kena yakin bahawasanya Quran lah yang benar. Dia sebab garis pandu antara liberal dan plural ni dia nipis, tuan. Kalau saya sebut kat tuan-tuan, contoh, apa beza Quran adalah kitab yang benar dengan Quran adalah kitab yang paling benar? Agak-agak yang mana lagi besar? Kita akan rasa macam yang paling benar tu adalah yang paling betul. Padahal kitab yang benar itu adalah Al-Quran. Kenapa saya kata Al-Quran kitab yang benar, bukan kitab yang paling benar? Bezanya cukup besar. Kalau kita sebut Quran adalah kitab yang paling benar, ini untuk masyarakat umat Islam, kita bukan untuk orang luar. Maksudnya kalau kita kata Quran adalah kitab yang paling benar, ini juga memberikan neraca timbang, iaitu kitab lain juga benar, tetapi yang paling benar adalah Al-Quran. Mana mungkin orang yang mengucapkan kalimah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin boleh berkata dengan demikian? Sebab tu kita kena berdiri pada satu titik yang constant, yang tetap, yang ditunjang pasakkan daripada qalbi kita sampai ke akal kita sampai ke jasad kita, iaitulah Quran kitab yang benar. Bila saya sebut kata Quran kitab yang benar, ini menunjukkan bahawasanya kitab lain adalah kitab yang tak benar. Hak tu je. Maka kita doa rasa kitab lain benar juga. Bila kita mengaji berkenaan dengan teologi perbandingan agama, tuan-tuan, guru kita duk pesan selalu, kita ni ketak kaki sangat nak baca kitab Injil. Contoh, buka Al-Quran, cari nama Nabi Isa AS, bacakan kisah Isa, bacakan kisah Maryam, bacakan kisah Imran dan Hana, bacakan kisah Zakaria. Itu adalah bingkisan yang disebutkan dalam kitab Injil. Sebab Allah Ta'ala sebut nama Nabi Isa AS 25 kali dalam Quran. Kemudian kalau kita ni muka biru, pulun nak baca kitab Taurat, contohlah, kan? Nak pulun juga baca kitab Taurat, nak bawa tarawih kali ni. Tarawih kali ni kita baca rakaat pertama kitab Taurat punya kitab Al-Punggah. Dia nak pulun baca. Muka Quran, cari kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS Allah Ta'ala sokongkan nama je dalam Quran sebanyak 136 kali. Tuan-tuan takkan habis mengaji untuk faham kisah berkenaan Nabi Musa AS, melainkan semua itu adalah kisah-kisah benar dan juga kisah-kisah besar tentang apa yang dimuatkan dalam kitab Taurat. Cuma hari ini masyarakat, segelintir masyarakat kita, dia teruja dan dia terpukau untuk merasakan kitab yang lain ni juga adalah nilai-nilai kebaikan. Ada satu orang, saya terlupa Ustaz nama dia apa dia, tapi kalau tuan-tuan cari dalam TikTok lah, saya perasan baru ni, dia himpun kitab-kitab lama. Dekat dia ada Quran pada tahun 1102 kalau tak silap saya lah. Dia kata Quran ni, dia jumpa Quran yang paling lama. Dia punya publishing dia dah 1000 tahun lah, 1100 lebih. Dan dia buka Quran tu muka surat pertama dan dia tengok, dia tunjuk dekat kamera dalam live dia tanya, adakah ayat pertama ni sama macam mana ayat pertama dalam Quran yang hampa ada di rumah? Dan dekat live tu semua orang, beribu orang masuk kalau live dia, semua kata ya sama. Kemudian dia buka pula abad yang ke-13 punya Quran, ditunjukkan lagi muka surat pertama, dia kata sama tak? Sama, semua sama. Sampailah Quran yang terkini, semua sama. Kemudian dia kata yang ni yang pelik. Dia kata aku pelik dengan Quran yang ni ya. Pasal Quran yang lama sampai ke law ni semua sama, tak pernah bertukar titik barisnya, tak pernah tukar lengkuk hurufnya, semua tidak pernah berubah. Tetapi bila main dalam kitab agama tertentu ni, untuk abad yang ke-10 lain, abad yang ke-12 lain, abad ke-13 lain, bahkan kalau dibuka untuk diminta baca ayat pertama, semua akan baca tak sama. Sebab tu Quran tuan-tuan pilah tak mana pun,
Tuan-tuan pergi ke Jepun, tetap juga dia pergi Quran. Tuan-tuan pergi ke Korea, tetap juga pergi Quran. Tuan-tuan pergi ke Jamaika, tetap juga pergi Quran. Pergilah mana negara pun. Tapi kalau kata main dalam kitab-kitab Bible sebagai contoh, di negara kita dipanggil dengan panggilan, ada satu dulu kitab yang nak masuk namanya Alkitab. Di belah sebahagian besar negara sebelah timur, mereka akan gunakan Alkitab berita baik. Di tanah Arab mereka akan gunakan Alkitab Al-Muqaddas. Kalau kata pergi ke Greece, bukan Greece, di belah Rom tu kan, mereka akan panggil Betos. Nama tak sama. Dan isinya, tulisannya, tamsilannya, perumpamaannya, tafsirannya juga tak mewakili yang sama. Tapi pasal apa kita masih lagi di kalangan masyarakat umat merasakan bukan Quran ni kitab yang benar? Ini masalah. Sebab tu jangan pernah lupa untuk kita letakkan kembali, segarkan kembali keperluan kita untuk mendalami dan mengaji berkenaan Al-Quran ini, supaya kita jadi orang yang boleh mengetahui betapa Allah Subhanahu Wa Taala punya sayang dekat kita, sampai kita Allah Taala bagi dekat kita guideline macam mana nak hidup, macam mana nak mati, macam mana nak berhadapan dengan kehidupan selepas daripada kematian. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, bukan hujung tahun. Sebab tu dia ada kalimah rutaban janiyah. Rutaban janiyah ni buah kurma masak ranum atas pokok kurma. Kalau kata dulu saya duk kutip buah pinang, dulu kutip buah pinang tak, duk belah colek tu kan, duk hantar jual dekat orang yang tersak, pandaknya arwah dah lah. Bila pi rumah pak menekan, duk tengok buah pinang besar-besar ni, kita terliok kan. Beda nak ragas pokok pinang tu, nak inggut bagi buah pinang tu jatuh. Tapi buah pinang hak yang dah masak ranum tu lah, dia dah nak naik color koko tak koko tu. Jadi bila kita ragas naik sampai sekerat pokok, kemudian tinggi pokok dah. Bila kita dah hargas sekat pokok, kita akan kapok, tunduk kepala. Kemudian kita akan goncang guna badan kita. Buah nanti luruh. Pasal kelonsong tampuk dia tu, dia akan kering. Bila dia duk goyang, maka buah tu akan luruh. Baik. Yang tu yang disebutkan kata kisah yang berlaku pada Siti Maryam. Ketika mana dia minta pada Allah, kalau macam ni punya susah, sakit nak melahirkan anak, janganlah duk bagi tahu cerita aku dekat mana-mana orang. Lupakanlah aku, kata Siti Maryam. Namun Allah Ta'ala memujuk Siti Maryam supaya tepuk pokok kurma, nanti akan gugur buah kurma yang masak, yang dipanggil dengan kalimah buah rutab. Dalam hadis Nabi sebut buka puasa, kita kalau bulan Ramadan tu jatuh musim sejuk, kita makan kurma dengan kurma tamar, buah kurma kering tu, safia, marwah ke apa ke, ada tangkai tu. Tapi kalau kata Ramadan jatuh dalam musim yang panas, maka kita disunahkan untuk makan dengan buah kurma rutab. Buah rutab ni dia belengah. Dia serupa macam kadang-kadang dia jadi serupa kulit melecup masuk air. Dia punya kurma tu kan, hak belengah tu. Hak yang belengah bahasa apa? Merebuk. Serupa macam tak apa nak angguk melekit tu kan. Dia macam tu rutab. Jadi bila dia makan buah rutab ni, Allah Ta'ala mengizinkan untuk lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu kita beritahu yang lahir hujung tahun tu bukan sebab musim buah kurma boleh jadi lagu tu antara bulan 6 sampai bulan 9. Habis tu bulan 10 sampai bulan 3 apa jadi? Yang tu dah winter. Dia nanti sampai winter solstice, dia akan main musim sejuk. Masa tu bukan kata buah kurma masa pokok kurma pun tak ada buah. Macam mana boleh main lagu tu pula? Sebab tu kita abang kata jangan. 25 hari bulan sampai 1 hari bulan adalah ajaran Bakhnalia, penyembah-penyembah dewa Saturnalia, yang mana mereka akan mula melakukan penyembahan ritual start daripada 25. Sebab tu akan ada pokok yang namanya pokok Christmas. Pokok Christmas kan, pokok tu dipuja sebab apa? Itu adalah satu-satunya pokok yang boleh survive di negara hemisfera utara, di sebelah Skandinavia. Ni bahasa dia, negara-negara belah Sweden. Kita tak nak sampai pun, jangan duk tengok saya macam saya pernah sampai. Saya dekat Changlun dengan Padang Serai duk pergi lah. Tapi kalau kata ni negara yang belah utara ni, dekat belah atas ni, mereka puja pokok tu sebab pokok tu dia boleh selamat sepanjang musim sejuk. Habis musim sejuk dia akan bertunai balik, dia akan lockdown balik. Dan pokok tu lah mereka nanti kerat bawa balik untuk letak dalam rumah, dan mereka akan gantung tangkal-tangkal. Ada dove, ada burung merpati, ada berbola-bola macam-macam. Ini bukan ajaran dalam agama tau. Ini adalah ajaran pagan, Bakhnalia. Sebab tu agama itu pernah menangkap mana-mana orang yang menyambut perayaan tersebut pada setiap 25 Disember. Tiba-tiba kita pula duk pergi kedai
masuk kedai pergi beli buat balik, letak pula lampu kat atas. Kalau kata kita ambil pokok bunga kertas, kita buat lampu, beda nak bagi terang, tak masalah. Tapi pokok macam tu kita buat sebab nak ikut kaedah tu, jaga. Sebab itu adalah cara penyembahan. Ada banyak tuan-tuan, sampai lengkungan daun yang diletakkan di pintu. Bagaimana cerita berkenaan dengan niqar, iaitu satu makhluk besar berbulu merah dan berjanggut putih, berambut putih. Pernah tengok benda tu? Dia bulu dia merah penuh, kemudian janggut dia putih panjang, rambut putih panjang. Kita panggil, mereka panggil Santa Claus. Tuan-tuan buka balik kisah Santa Claus, dia akan keluar sampai kepada dua nama, Saint Nicholas. Saint Nicholas ada dua orang. Bila kita cek balik dengan ajaran agama pagan, iaitu agama Bacchanalia, dia cerita tentang satu semangat yang suka untuk mati, membunuh budak-budak dan kanak-kanak yang dipanggil sebagai niqar. Dan dia memang akan masuk kok bumbung rumah orang dan sebagainya. Sebab tu satu orang mu'alaf masuk Islam, dia satu orang yang kaji agama juga, dia dulu agama Kristian. Dia tanya dekat guru dia masa tu, dia Kristian. Dia kata, siapakah orang yang baik? Dia kata, siapa yang baik? Orang yang masuk rumah kita, dia masuk kok pintu ke masuk kok bumbung? Masuk kok cerobong tu kan? Dan guru dia kata, mestilah masuk kok pintu, masuk kok atas tu mana ada orang baik. Selalunya penyamun yang masuk kok atas tu. Maka dia pun kata, kalau gitu Santa Claus bukanlah orang baik. Kalau dia baik mesti masuk kok pintu, siapa dia masuk kok atas? Dan sebab daripada tu sebahagiannya, dia kata akhirnya membuatkan dia meninggalkan agama tersebut dan memilih Islam. Sebab iman akan mengajak kita untuk ikat relevanisasi atau mengikat keakalan, mengikat balik hujah pada akal. Sebab tu kalau kata tuan-tuan tengok balik situasi 25 sampai 1 bulan, masuk 1 Januari akan sembah pula dewa baru. Daripada dewa Saturnalia, mereka akan sembah dewa Janus. Dewa Janus ni dewa apa? Dewa Januarius. Ini dia kira masuk berkenaan dengan ajaran agama Rom. Mereka dulu asal kalender Rom ada 10 bulan. Macam kita Islam daripada awal surah At-Taubah ayat 36 tu tak akan jumpa memang Allah Ta'ala cipta 12 bulan. Disertakan ciptaan 12 bulan ni selepas diciptakan langit dan juga bumi. Bersama dengan 12 bulan penciptaan ni kita duk ikut ni. Tapi untuk ajaran Rom dulu, mereka cuma ada 10 bulan. 10 bulan ini, 6 bulan pertama semua adalah nama dewa. Masuk bulan ke-7 sampai ke bulan 10, itu semua adalah nama bilangan, nombor. Bila sebut kata Janus, dewa Januarius. Apa dewa ni? Dewa ni dewa dipanggil dengan dewa pintu. Dewa ni ada 2 muka, dipanggil dengan God of Actor. Ada juga dipanggil dengan the Master of Puppet. Sebab dia ada 2 wajah, satu wajah senyum, satu wajah tak senyum. Dan macam mana nak sembah dia? Dalam ajaran Bacchanalia, mereka akan sembah pada setiap malam 1 Januari itu, bermula 31 Disember malam tu. Akan berkumpul di satu tempat beramai-ramai, kemudian akan menyalakan api, akan membuat bising dan melakukan segala macam benda-benda yang tak sepatutnya untuk penyembahan. Sampai bila? Sampai terbit matahari pagi 1 bulan. Dan sebab tu kita doa abang kata jangan buat. Kemudian masuk bulan kedua, bulan Februari, juga nama dewa. Lepas Februari ada bulan Mac. Bulan Mac ambil daripada nama Mars. Mars ni Mareh, planet Mareh. Planet-planet ni pun semua banyak nama dewa. Mareh, Jupiter, tu semua nama dewa. Bila sebut kata Mars, dewa perang. Bila mai bulan 4 Aprilius nama motor kan. Dia bulan perlumbaan, Olimpik dan sebagainya. Itu masuk bulan Mei, bulan Maya. Habis bulan Mei, bulan Jun, daripada nama Juno. Juno ni apa dia? Juno ni adik kepada dewa Jupiter. Bila masuk bulan yang ke-7, bulan 7 adalah bulan September. Bulan September ni kalau tuan-tuan rajin buka Google Translate, tuan-tuan tulis September, translate Google, dia akan auto detect September bersamaan dengan 7. Tapi kalau saya bak kat tuan-tuan September, tuan-tuan akan kata 9. Lepas pada September akan ada bulan Oktober. Oktober ni maksud dia apa? 8. Kalau saya tengok kat tuan-tuan Oktober 10 lah, kan? Bila sebut kata okto, dalam laut ada satu binatang nama dia octopus. Pernah dengar octopus? Squidward, SpongeBob, kan? Kaki dia 8. Pasal apa? Pasal dia okto. Kalau kita mengaji matematik masa sekolah rendah, dia ada oktagon. Cikgu masuk ajak kat kita, ada kubus, kuboid, ada sfera, ada hemisfera, ada kon, ada hexagon. Rehat. Bila rehat pergi kat kantin beli apa? Sagon. Pasal cikgu duk promote sagon kerap sangat. Ada dekat situ oktagon. Oktagon berapa bucu?
ada oposisi 8. Habis oktagon ada nonagon. Novem tu kan. Novem tu 9. Pasal apa 9? Sebab nonagon tu 9 bucu, 9 sisi. Habis 9 dia main disem ataupun deka. Sebab tu kita 10 tahun kita akan panggil satu dekad. Kalau orang masuk maraton dia ada decathlon. Boleh faham ni? Boleh kan? Habis tu pasal apa jadi Disember tu jadi 12? Pasal bila main raja-raja Rom ni, nombor 1 nama dia Julian. Maka dia pun ubah kalender daripada 10 bulan tambah 1 bulan. Nama dia Julian, maka dia tambah bulan Julai. Letak bila? Lepas Jun. Kemudian satu lagi nama dia, raja dia Agustus. Bila dia main nama dia Agustus, dia pun tiba ibu 1 bulan. Bulan apa? Bulan Ogos. Dia pun letak sebelah senerai dengan Julai. Jadi bubuh 2 bulan, dia nanti renjak 2 bulan. Sebab itulah September 9, Oktober jadi 10. Pasal apa benda ni jadi lagu tu? Pasal Allah Ta'ala dah sebut dalam suratul Kahfi, iyaquluna illa kaziban. Kita pula ikut sampai terjun dalam ban. Selagi mana boleh duk ikut pada depa mohon kita duk ikut tu. Dan mereka boleh kering-kering mohong. Walaupun benda tu mohong, ya memang mohong, tapi memang kami nak mohong pun. Dan kita tak boleh kata apa. Sebab tu kita beritahu, bila sebut berkenaan dengan pemurnian dan juga kita mensucikan bulan-bulan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang pertama yang kita nak kena tarik balik adalah kembali kepada pembikinan watak iman dalam diri, iaitulah orang yang kembali kepada pangkalan rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab Rasul, hari kiamat dan juga qada qadar. Mana mungkin satu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, yang mengatakan semua nabi dan rasul, orang-orang saleh beriman kepada Allah, mereka dulu adalah bukan Islam. Tidak, semuanya Islam. Islam bermula daripada di dalam syurga, mai kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Isa turun nanti, semua adalah Muslim, semua Islam. Karena amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan kita nak beritahu juga betapa hari ini Quran dicernakan mengikut minda-minda yang tertentu. Dan Allah Ta'ala sendiri menyatakan betapa Quran, kalau kamu baca, kamu mengaji, kamu akan dapat petunjuk. Sebab hakikat siapa dapat petunjuk? Orang yang mengaku kata Quran ni Quran kitab yang tidak ada keraguan. Mereka ni adalah orang dapat tunjuk, orang yang bertakwa. Tapi siapa yang dapat keraguan? Siapa yang dapat kesesatan? Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa man yudillu bihi ilal fasiqin. Kata Allah, ramai yang baca Quran disesat, ramai juga baca Quran dapat petunjuk. Siapa yang sesat? Yang sesat ni bila mana mereka bertanya kepada orang-orang fasik. Siapa fasik? Orang yang banyak melakukan dosa, orang yang banyak meninggalkan ketaatan, orang yang tidak ada masalah dengan kemaksiatan. Ini risiko yang kita nak kena ambil faham balik. Sebab tu bila kita letakkan tajuk ni Ustaz, dia tak masuk ini. Tengok muka satu macam seriau. Tapi Ustaz mana pesan kat saya lah, dia kata kalau orang mai kuliah dia duduk tengok 3 muka, kita mau berhenti ya. Yang pertama dia kata tengok muka jam. Ada jemaah tu dia sat-sat dia duduk tengok muka jam, kita mau ambil tahu lah, tu mau standby. Yang tu dia punya signal yang pertama. Signal yang kedua bila mana dia tengok muka pintu, dia duduk syur-syur sat-sat dia kali tengok pintu. Yang tu pun kita mau standby, tu mau bungkus balik awal kan. Yang ketiga, yang ni last call. Bila dia tengok muka member dah. Dia tengok muka member dah, betul dia buat kening bang. Tahu dia abang kata ni tom yam putih. Dia boleh abang pula guna kening dah. Jadi bila tengok 3 muka tu kita mau berhenti. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tengok semua tentu okey kan. Tak ada yang tidur. Kalau ada tidur saya nak ajak doa. Ada satu kalimah untuk tak mau bagi orang tidur dalam kuliah. Dan benda ni jarang saya gunalah, tapi kalau kata tertentu memang saya guna. Dia punya kalimah dia simple ya. Kalau nampak kita tengah kuliah ada orang tidur Ustaz, kita baca kalimah ni, orang tu akan jaga. Kalimah dia adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu semua nanti jaga. Weh habis dah apa sayang balik nah. Ustaz tu nanti sambung pula. Sama panjang kan janggut dia pula. Kan? Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak sebutkan pemasyuran berkenaan dengan Masjidil Aqsa pada bimbingan berkenaan bulan Rejab, antara benda yang kita nak kena fokus dan tumpu, yang pertama
Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada kita satu penetapan, iaitu satu pengiktirafan yang begitu besar. Dalam banyak-banyak masjid dalam dunia, Allah Taala muatkan dalam Quran beberapa masjid. Antaranya adalah Masjidil Haram, dan yang keduanya adalah Masjidil Aqsa. Dan betapa Masjidil Aqsa ini, dia bukan diikat dan dibiarkan lentur begitu kendor, tidak. Bahkan Allah Ta'ala sambung dalam surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nak abang kata Masjidil Aqsa ni adalah satu masjid yang bukan hanya didirikan selepas 40 tahun pembinaan Masjidil Haram, tidak, tetapi dibingkiskan lagi, dibungkuskan bersama dengan barakna hawlah. Yang pertama, tingkat keberkatan yang ada adalah bila mana sebut kata berkat, tanah ini adalah tanah yang dilencunkan dengan darah para syuhada. Bukan bermula pada gagasan dan gugusan perkiraan pertempuran peperangan yang baru ni, tidak, tetapi sejak daripada zaman penciptaan awal kemanusiaan. Tuan-tuan buka kisah gelut gembur berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan akan jumpa bagaimana peperangan berlaku di tanah Baitul Maqdis ini. Dan begitu juga ketika mana Nabi Daud alaihissalam menyelamatkan sebagian besar Bani Israel yang akhirnya berkampung di kawasan Parsi selepas daripada pertempuran dan peperangan antara Jalut dan juga Talut yang digelar oleh kelompok-kelompok selain daripada Islam dengan panggilan David and the Goliath. Dan begitu juga bagaimana kisah Nabi Zakaria yang dibunuh oleh orang-orang keturunan Bani Israel. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang dihalau keluar oleh Maharaja Rom pada waktu itu, yang diikut, yang disebutkan dengan panggilan Maharaja Herod. Memang Herod tu Maharaja tu. Dia pergi halau Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kembali ke satu tempat bernama Nasirah. Di Nasirah itu orang mula menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam, pembikinan watak kitab Injil berlaku, dan orang yang mengikut Nabi Isa pada waktu itu mereka digelar sebagai Hawariyun, tetapi yang ramainya digelar sebagai Nasrani. Kenapa Nasrani? Sebab tempat tersebut namanya Nasirah. Hari ini dipanggil dengan Nazaret. Kalau tuan-tuan buka dalam apa ke, nanti dia keluar Nazaret. Nazaret itu tempat pelaksanaan peluasan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang yang ikut Nabi Isa semua digelar sebagai Nasara, dipanggil dengan kalimah Nasrani. Bukan maksud Nasara tu orang yang ikut Nabi Isa, dah, sebab mereka main dari situ. Imam Bukhari datang daripada Bukhara, Imam Qurtubi datang dari Cordoba, Imam Tirmizi datang dari Tirmiz. Ada satu qadi di Penang, Ustaz Yusuf, dia bubuh nama dia Yusuf Tikmil Batuti. Siapa dia fikir ni mana amai rupanya tikam batu kan, Tikmil Batuti. Kalau kata ni ada Singkiri, dengar macam KL sikit kan. Dulu saya duduk kerja dulu ada kawan seorang orang Singkiak. Bila buat presentation dia, abang, saya berasal dari Kedah, kampung saya adalah di kampung Singkir. Kami belakang bekas duk enggak gelak Singkir tahu nak. Tak pernah dengar Singkir. Dia kata Singkir, Singkir tahu. Mak Singkir. Kita duk main ambil rempah jauh dulu, kita tahu kata Singkir. Daripada orang kata Singkir. Sebab tu bila main kata Nasrani, dia diambil pada laqab tempat, bukan disebabkan ajaran tu, tak ada. Yang main kata panggilan Kristian ni di mana? Dalam kitab yang ditulis dikarang oleh kelompok kerajaan Rom, dan disebut sebanyak 4 kali. Terawal dipanggil panggilan Kristian oleh kerajaan Rom itu disebutkan dalam kisah Raja-Raja ayat ke-26, ketika mana disebutkan betapa orang-orang yang mengikut Isa dipanggil dengan pengikut Jesus Christ, dengan dipanggil dengan panggilan Kristian di Antioquia. Hak tu dalam kitab yang mereka tulis ni beberapa tahun selepas kewafatan, selepas daripada pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, beratus tahun. Tapi mereka duk beritahu kata kitab mereka adalah kitab yang autentik, dan ada orang kita pula duk pergi pulun ikut. Ini adalah satu kelencongan akidah, adalah satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Kalau berkaitan dengan pertembungan rukun solat, berkaitan dengan rukun puasa dan sebagainya, kita tidak masalah. Kita ada usaha untuk muqaranah, fiqh muqaranah, perbandingan mazhab. Tapi bila main dalam bab akidah, isu berkenaan dengan perkara-perkara tertentu yang telah dimaktubkan di kalangan para alim ulama oleh mazhab yang muktabar dan sebagainya, maka kita cuma perlu untuk ikut.
Sebab itu bila sebut berkenaan dengan orang-orang yang ada di Palestin, orang-orang yang ada di Baitul Maqdis secara keseluruhan, mereka adalah orang yang mendapat kunjungan keberkatan. Orang Islam nak mendapatkan Baitul Maqdis secara conclude, yang maksud saya tu include yang Masjidil Aqsa tu, antaranya kata ulama disebabkan peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku di situ. Adanya Masjid Buraq, masjid tempat tambat binatang buraq yang dinaiki, ditunggang oleh para nabi, dan dekat situ ada peristiwa batu terangkat yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian nak kepada tempat tersebut. Kenapa? Sebab bagi ajaran mereka, batu yang terangkat itu, di situlah berlakunya penyembelihan ke atas Isaac yang dilakukan oleh Abraham. Kita nak dalam Islam kita mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Bagi ajaran yang lain, Kristian, mereka mengatakan yang disembelih adalah Isaac. Bagi kita adalah Ismail. Kenapa? Sebab ada dalilnya. Sebab Allah Ta'ala bila mana malaikat diturunkan untuk menimpakan azab kepada kaum Lut, malaikat singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim AS di Palestin. Masa tu Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah. Ketika itu disambut kedatangan para malaikat, diberikan jamuan, masak makanan kepada malaikat tak sentuh pun makanan tu. Kemudian diberitahu oleh malaikat betapa mereka datang ke situ adalah untuk singgah sebelum pergi ke negeri Sodom untuk menimpakan azab kepada penduduk kaum Nabi Lut AS. Maka disebabkan perkataan itu, Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah seronok. Kerana apa? Doa Nabi Lut yang sekian lama diminta pohon, akhirnya Allah Ta'ala makbulkan. Dan disebabkan seronok dengan kebaikan yang bakal diberikan kepada orang lain, maka Allah juga memberikan keseronokan busyra kepada Nabi Ibrahim AS. Apa dia? Iaitulah Siti Sarah akan mengandung dan melahirkan anak, dan anaknya adalah Ishak. Daripada Ishak datang Yakub. Kata ulama mufassirin, ayat tersebut yang kata lepas Ishak akan datang Yakub, itu adalah penanda betapa Nabi Ibrahim tidak pernah menyembelih Nabi Ishak. Kenapa? Sebab lepas Ishak akan mai Yakub. Tetapi tidak Nabi Ismail. Nabi Ismail cuma ada pada satu kunjungan doa, ijabah doa Nabi Ibrahim, seperti mana Nabi sebut pada selepas perang Hunain. Nabi kata, aku adalah ijabah doa Nabi Ibrahim AS. Ayat 129 surah Al-Baqarah. Bila mana dah dibina Kaabah, kemudian Nabi Allah Ibrahim AS minta kepada Allah, moga ba'as, moga dibangkitkan, dimunculkan satu orang Nabi dekat dengan Kaabah. Dan tidak ada kena-mengena dengan keturunan Nabi Ismail pada perkataan tersebut. Maka kerana itu, yang dikatakan satajiduni insya-Allah adalah kalam daripada Nabi Allah Ismail AS, dan penyembelihan itu berlaku dekat dengan Kaabah, bukan dekat Masjidil Aqsa. Boleh? Sebab tu kalau kata kita kena duk pulun, duk cari-cari, dia tahu, jangan duk 6 harakat sangat. Orang simpan buang. Duk patutlah, tak. Kembali kepada Quran, kita dah ada jawapan bagi setiap persoalan. Orang Yahudi, mereka nak juga Masjidil Aqsa. Macam lah ni, mereka duk bawa satu naratif kata bawah tu ada kuil dan sebagainya. Dalam satu kajian yang cermat, bila kita tengok pada tumpuan kelompok Yahudi, kenapa mereka nak sangat Baitul Maqdis secara spesifik, secara tetap dan tepat, adalah kerana di bawah batu yang terangkat tu, mereka percaya di situlah terletaknya, adanya luh-luh awal, luh-luh suhfil ula, iaitu luh yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua ada bawah tu. Sebab tu mereka nak dapatkan Masjidil Aqsa. Kerana itu disebutkan dalam beberapa siri serangan ke atas Masjidil Aqsa, antara tempat yang mereka usaha untuk masuk dan mereka usaha untuk dapatkan sejumlah banyak manuskrip adalah di bawah Masjidil, di dalam tanah ada 3 masjid. Salah satu masjid tu terdapat satu maktabah Hittiniyah. Dalam maktabah Hittiniyah ni ada disimpan kurang lebih 500,000 manuskrip lama. Dan orang Yahudi pernah beberapa kali untuk dapatkan manuskrip yang ada di dalam tu, untuk mengelabui dan membenamkan watak sejarah Palestin daripada mata dunia. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok balik, ukur kira, timbang tengok macam mana mereka punya serang lah ni, bukan takat bunuh orang, kubur pun mereka korek habis. Kalau kata Alfonso di Albuquerque dulu, masa dia serang Melaka, dia hancurkan kuburan orang Islam, bangsawan para raja, sebab bata dia itu diambil untuk bina kota Formosa. Bata yang batu-batu yang dijadikan batu nisan tu dikatok, diperancok, kemudian ditiupkan balik dan dibina kota Formosa.
Sebab tu dipesan juga kepada kita, di kawasan Formosa tu dulu terbinanya Masjid Agung Melaka. Siapa yang pergi sana, kalau kata pergi sampai ke Bandar Hilir tu, sampai ke Formosa tu, sedekahkanlah Al-Fatihah pada pejuang Islam mujahidin kita ketika perang pada tanggal 24 Ogos 1511, masa jatuhnya Melaka ke tangan Portugis, kota Melaka jatuh. Sebab tu bila sebut kata Yahudi, Islam dan juga Kristian, kita ni ada dia punya keperluan dan juga ketetapan tertentu untuk mendapatkan Masjidil Aqsa. Cuma bagi orang Kristian dia ada tambahan lagi. Dia beritahu seluruh tanah Palestin tu adalah satu tanah yang berkat, kerana di situlah tanah bila mana mereka diceritakan, digambarkan kepada mereka bagaimana Nabi Isa AS telah menghalang angin ribut di Tasik Galilei. Pernah dengar Tasik Galilei? Dekat Tasik tu Nabi Isa pernah halang ribut daripada datang ke Palestin. Di Tasik itu juga Nabi Isa AS pernah memberi makan kepada 5,000 orang dengan 5 keping roti dan 2 ekor ikan. Dan di situ juga adalah berlaku satu mukjizat ke atas Nabi Isa yang dikatakan berjalan di atas air. Nabi Isa AS dipanggil sebagai Al-Masih, kata Ibnu Katsir, Abu Fidah bin Ismail dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah Fitnah wal Malahim. Kerana Nabi Isa Al-Masih itu, nombor satu Masih, sebab semua benda dia buat tu dengan sapuan. Masaha ni dia sapu. Orang buta dapat lihat sebab dia sapu tu. Dengan izin Allah, sapu lega. Orang yang sakit kulit, sapu lega. Orang yang mati hidup semula sebab disapu dan kemudian dibangkitkan dengan izin Allah. Dan yang kedua kata Al-Masih ini, kerana tapak kaki Nabi Isa tu. Tapak kaki Nabi Isa ni dia tak ada lekuk. Dan sebab itulah kata sebagian ulama, mukjizat yang besar juga Nabi Isa boleh berjalan atas air sebab tapak kaki dia tak ada lekuk. Nabi Isa, bukan Haji Isa. Ni kita jangan duk tunduk duk tengok kaki aku tak ada lekuk. Saya balik pitrai kan, dia nampak jalan elok nak pi Pulau Bidan dengan apa, dia pi pijak laut sikit macam terapung, berdalam macam terapung. Tak usah lagi jepam pula satu kerja nak pi cari. Dan ini Nabi Isa, khususan ila Nabi Isa. Nabi Isa saja dah, bukan orang lain. Kalau kata Nabi Isa tu digelarkan, sebab tu dalam, kalau tuan-tuan tengok dalam pembinaan patung-patung besar di Rio de Janeiro, Brazil kan, betul ya ke Argentina atau Buenos Aires, Rio de Janeiro, dia punya patung tu akan ada tangan yang terbuka, pasal tapak tangan tu kena turun ke bawah. Di situlah akan mai dia punya grease. Sebab tu dalam banyak dia punya setiu tu dia akan buat tangan ke depan, tangan yang letak lagu tu, ataupun gambar dia akan ada tangan macam tu. Gambar dia tu, dia bubuh gambar rambut panjang apa semua, dia akan gambar macam tu. Lepas tu ada abugen kot keliling, dia ada keluar power tu kan, pasal tangan tapak tu. Sebab tu gelar Al-Masih tu dekat situ. Sebab tu lah orang Kristian mereka juga nak kepada Baitul Maqdis. Tapi beza dia bila di bawah taklukan Islam, mereka boleh menghirup nafas tenang. Tetapi bila mana dah jatuh ke tangan Zionis ini, lebih mangkak lagi. Kelompok ini adalah bukan kelompok Yahudi saja, tetapi Zionis, maka benda tu adalah mimpi ngeri belaka. Dan kerana itu juga bila disebut ambil kebaikan dan keberkatan bulan Rejab, ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir adalah satu ayat yang sudah pun dimula bacakan sejak 3 bulan lepas. Bila masuk saja perang Tufanul Aqsa dulu, kita dah mula baca dah ayat ni. Nak abang kata keberkatan tu telah pun disulam jalin sejak daripada bulan 10. Dan sebab tu dalam banyak kita duk maklum, surah Isra ayat 1 dah dibacakan sejak pada bulan 10 itu lagi. Pasal solidariti kepada saudara kita di Palestin. Dan kita sedang diajak oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala betapa bahasa cinta, keberkatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman adalah mereka memilih untuk mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama, hidup mereka mulia. Yang kedua, mati mereka adalah syahid. Dua ni, aish azizan maut syahidan, dan dua-dua ada baik, dua-dua tu adalah mulia. Dan kita hari ini sedang dipahamkan dengan bahasa cinta. Maksud bahasa cinta apa dia? Di saat dunia tak buka langsung pintu-pintu untuk memberikan pertolongan dengan segala kekuatan artileri, ketenteraan yang begitu dahsyat dan hebat di mana-mana negara yang ada, tidak ada satu pun negara yang masuk boleh untuk selesaikan masalah ini. Namun begitu Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langit untuk menyambut ketibaan para syuhada.
Dan insya-Allah kita doakan moga-moga saudara kita ni adalah para syahid dan mereka adalah orang yang bersaksikan kebaikan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan bahkan mereka juga duk pesan dekat kita, dia kata hampa jangan pernah tinggal doa, tolong doa. Jangan berhenti doa, teruskan berdoa. Janganlah hampa duk mai payah. Muka nak pi ni dia dengan gout satu kerja pula, nak jaga hang nak pi perang pula. Kan? Nak kena makan ubat pula, nak kena ni pula, tak payah. Kita tak duk pi. Baca doa, sampaikan doa. Yang kedua, dalam waktu yang sama kita nak kena usaha untuk dakwah. Cerita pasal Palestin dekat anak-anak kita. Cerita pasal Baitul Maqdis dekat anak-anak kita supaya mereka dapat gambaran yang jelas betapa Allah Ta'ala berkati tanah ini pada kitaran dan kebaikan yang begitu memuncak kemuliaannya, sehingga kan banyak faktor-faktor pembelahan dimensi dunia berlaku di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan tengok bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan tengok berkenaan dengan peristiwa kiblat pertama. Tuan-tuan akan tengok bagaimana perjalanan Nabi SAW meletakkan kebaikan penguasa kepada dunia bila mana satu orang tu dia boleh jajah dan takluk Baitul Maqdis. Siapa dapat Baitul Maqdis, dia pegang dunia. Siapa pegang Masjidil Aqsa, dia pegang dunia. Dan betul tak hari ni? Betul. Dulu kita duk fikir kata Gaza itu duduk dalam taklukan Israel. Hari ni bila perang baru kita tahu rupanya Yahudi dia menakluk semua tempat kecuali Gaza. Sebab mereka adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk melawan Zionis. Dan dalam waktu yang sama juga kita nak kena ambil satu peluang dan juga ruang dengan kelapangan dan keluasan harta kita, teruskan untuk kita menahan harta dan meluaskan harta kepada saudara kita. Dulu kita duk guna boikot, orang marah. Dia kata boikot ni tak boleh lah, bombam. Tuan-tuan buka kisah perang Badar, ada 8 syariah sebelum berlaku Badar Al-Kubra, kan? Yang terakhir yang saya sebut awal tadi tu berlaku pada bulan Rejab. Semua benda ni adalah berkaitan dengan operasi menahan harta. Sebab orang kafir Quraisy duk keluar harta orang Islam nak pi jual. Jadi orang Islam pi tahan harta. Jadi kita pula hari ni dalam waktu yang sama kita tak guna kaitan boikot, tapi kita tahan harta. Daripada 10 barang kelompok ni kita tinggal 7. Daripada 7 tinggal 5, daripada 5 tinggal 4, daripada 4 tinggal 1. Satu tak boleh tinggal, satu tak boleh tinggal. Pasal duk kepit celah 2 jari ni dia tak payah sikit tinggal. Tak apalah, daripada 10 tinggal 1 kira okey lah, kan? Daripada tak tinggal langsung 10 dah dulu, lepas tu pergi tambah bagi jadi 30. Siap dia tolong buat apa nama konten pula, duk pi abang kata janganlah duk ni. Tuan-tuan, kita nak tahan harta ni ikut besar camca kita. Ada orang beritahu kita hampa duk tahan perik sangat tak pergi makan ayak kopi tu. Hari ni keluar kenyataan, mereka punya CEO yang ada untuk jaga investment seluruh dunia, dia kata apa? Syarikat tu telah mengalami kerugian sebanyak 11 bilion. 11 bilion bukan duit rupiah bang, 11 bilion USD. 11 bilion USD. Tu sebab apa? Sebab yang cakap ni seorang, dia tak lah kita tak makan dekat depa pun sekupang kan tak ni. Kalau sekupang tu ditahan oleh 10,000 orang, dah jadi berapa? Kalau 1 juta orang, kalau 400 juta orang, boleh faham tak situasi dah? Jadi kesan dia hari ni kita dah nampak. Dan tekanan tu akhirnya muncul bagaimana? Dia punya CEO beritahu, minta supaya hentikan perang. Pasal kami nak melingkuk dah, ditutup. Ada satu kedai makan di Iceland ditutup sejak pada tahun 2009. Dia lawan untuk tutup kedai tu sebab kedai tu menyediakan makanan yang tidak boleh sepatutnya dimakan oleh manusia. Kerana makanan tu adalah makanan yang terlalu banyak bahan-bahan tertentu yang mengakibatkan makanan tu boleh tahan lama dan takkan boleh hancur. Dan ironinya, makanan tu bila kedai tu dah ditutup di seluruh negara Iceland tu pada tahun 2009, ada satu hamba Allah ni dia pergi beli sehari sebelum kedai-kedai tu ditutup. Dan disebabkan dia beli, dia lupa nak makan, dan dia sedar kata dia dah beli, dan akhirnya dia serah dekat apa nama satu pihak, dan pihak ni dah bagi dekat muzium. Makanan tu ada kentang dengan makanan burger tu diletak dalam muzium daripada tahun 2009 sampai lah tak jejah. Tuan-tuan faham? Mereka boikot bukan sebab Palestin ni tak, mereka boikot sebab makanan tu tak boleh didigest oleh manusia. Sebab tu bila sebut kata benda ni, kita nak kena terus carilah apa yang patut untuk kita galang gantikan benda-benda yang tak sepatutnya. Jangan pula kita yang orang kata apa, orang kata malu-malu segan-segan pula nak menahan harta. Sebab ini adalah usaha kita yang setidaknya diukur pada kemampuan camca kita.
Kalau kata ada orang yang boleh tahan lagi besar, silakanlah. Hang punya sembang juta-juta. Sebab kita punya hanya tak sama. Hanya saya ringgit 20. Ada orang hanya 3.2 juta. Rumah semedi di Merbuk hanya 3.2 juta. Hanya, kita hanya nu kuih badak berendam boleh lah hanya. Kalau kita punya hanya tak sama dengan hanya mereka. Mereka punya hanya, kita punya hanya. Tak lebih bang, tak lebih. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan menahan harta, tuan-tuan usahakanlah untuk melapangkan harta kita, serahkan kepada saudara kita yang ada di Palestin. Dan selalu juga kita sebut serah kepada CGM Cinta Gaza Malaysia ataupun Muslim Care untuk kita salurkan bantuan ini. Dan ini bukan bantuan lah, saya tak suka guna perkataan donate, derma, bantuan tak. Ini adalah jihad kita untuk kita meletakkan satu basmah betapa kita juga bersama dengan saudara kita di Palestin. Dan yang terakhir tuan-tuan, kalau untuk penutup pada malam ni, antara benda yang paling besar untuk kita bawakan adalah usaha supaya kita menjadi orang yang senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan dan kesihatan seperti di dalam bulan Rajab ini sampai ke dalam bulan Ramadan. Orang Jawa dia kata ada 5 benda yang tak boleh diubah. Siji pasti, loro jodoh, telu ayu, papat kudrat, 5 bandar. Satu siji pasti ni mati pasti. Hantu saya buat apa lah. Kalau kata main waktu dia mati, matilah. Mungkin tuan-tuan meninggal dulu, kemudian saya, ataupun kemudian tu saya, tetapi sebelum tu tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi yang pasti mati tu tetap ada. Yang kedua jodoh, kahwin. Kahwin pun kita tak tahu. Ada setengah orang yang diberikan jodoh dia sampai umur sekian. Ada juga yang awal-awal sudah pun berjodoh. Dan benda-benda soalan berkaitan dengan jodoh ni, kalau boleh hul, kita hul. Jangan duk tanya. Yang ketiga adalah telu ayu. Maksud dia benda-benda yang pangkat, jawatan, pengurnian, darjah kebesaran ini pun juga bukan dalam taklukan faham kita. Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang keempat, kudrat. Kudrat ni kemampuan. Kita punya kesihatan, kita minta moga-moga berkat bulan Rejab kita boleh sihat elok, masuk bulan Ramadan pun kita boleh sihat elok. Ada setengah orang dia terlalu obses dengan kesihatan. Bila pergi majak makan kenduri, tuan rumah bagi nasi, dia duk buat muka loy, dia ambil luk kata siapa tak makan nasi, dia kata saya dah 4 tahun tak makan nasi. Duduk mana? Amerika. Dah duduk sini ya, Padang Mehar, tak makan nasi. Siapa? Dia duk buat diet lah kan. Ada setengah orang dia kata dia makan nasi tu nanti gemuk. Betul ke makan nasi gemuk? Kita tanya balik ke dia, dia kata betul. Gajah makan nasi tak? Kau sini ada gajah makan nasi tak? Gajah tak makan nasi pun gemuk. Ikan poh makan nasi tak? Tak makan nasi gemuk lah kan. Sebab tu bila sebut kata nak diet, silakanlah. Tapi kalau tuan rumah dah bagi jamu ni adalah cheat day tu kan, adalah cheat lah sikit, nasi berani kot, al-bushra punya, takkan kita tak mah, kita tiba ranak kan. Sama juga yang tumpu pada kesihatan, nak masuk gym lah, zumba ke jimba. Saya bukan kata tak boleh, silakan, tapi jangan terlalu obses. Sampai tak mau kita kena lari, kita kena ada banyak pergerakan apa semua. Pasal nanti barulah kita sihat, kita punya umur panjang gedebuk-gedebak. Tuan-tuan, arnab hari-hari lompat. Arnab hari-hari lompat. Berapa lama boleh hidup arnab? 9 tahun. Kuda hari-hari lari. Sampai orang ambil kuda jadikan sumber inspirasi untuk buat kereta. Sebab tu dia ada kuasa kuda. Tak pernah lagi jumpa kereta kuasa kongkiak, tak pernah. Ataupun dia abang kata kuasa tungau, tak pernah. Dia akan guna kuasa kuda, horsepower. Kuda lari hari-hari. Hidup berapa lama? 25 tahun. Lari hari-hari tu kan. Monyet hari-hari bergayut, lompat sana sini, pi sampai ranting ni, pi dahan hujung Julai, Ogos. Hujung Julai dia pi lompat, pi pokok lain pula. Tu pun umur dia paling lama, kalau tak kena tembak dengan mergas tua ke perhilitan ke apa ke, 40 tahun. Tu dia punya monyet hari-hari bergayut. Tapi kora, tahu kora, makan kangkung 2 helai pun dekat 14 minit. Berjalan pun tak apa sangat, lompat pun tak tahu kot belah mabuk. Jenis kora dia jenis rakat kan, jenis duk meneronot masuk ke bawah. Tapi kora tak bergerak tak apa pun, tapi hidup dia berapa lama kan? 150. Tapi bukanlah saya nak abang atas jangan duk bersenam esok loy semua dah, silakanlah, cuma jangan terlampau menumpu sampai kita tak kembalikan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi
tarfata aini. Jadi moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan sebab tadi saya dah nampak beberapa orang sedang melihat muka kawan-kawan mereka. Jadi saya ucapkan terima kasih yang tertinggi kepada pihak Masjid Al-Bushra, kepada Ustaz Firdaus, barisan jawatan kuasa, sidang hadirin hadirat yang turut hadir pada malam ini. Dan kalau ada kekasaran bahasa tu bicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada segala benda yang tidak sepatutnya, saya mohon maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dan terang malam bulan purnama, Puteri Raja membaca hikayat, walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha, astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.